Yang Berhormat Batu Pahat. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Ditua. Batu Pahat minta Perdana Menteri menyatakan tahap kesediaan Kuala Lumpur yang merupakan pintu masuk utama negara bagi kepengerusian ASEAN 2025 dan Tahun Melawat Malaysia 2026 memandangkan isu banjir kilat masih belum diselesaikan dan boleh menjejaskan imej serta persiapan negara untuk acara-acara tersebut. Saya mempersilakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua menyedari bahawa Kuala Lumpur ini bukan sahaja merupakan pintu masuk utama negara, bahkan selaku ibu negara dan pusat ekonomi serantau, maka kesiapsiagaan berdepan dengan banjir, khususnya banjir kilat, memang diberi keutamaan sepanjang masa, apatah lagi setelah Malaysia mula menyandang kepengurusian ASEAN apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima tanggungjawab itu daripada Laos pada 11 Oktober 2024 di sidang kemuncian ASEAN. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memikul tanggungjawab terhadap pengindahan dan kesejahteraan Bandaraya Kuala Lumpur dalam penganjuran kepengurusian ASEAN 2025 dan juga Tahun Melawat Malaysia 2026. Tindakan kesiapsiagaan ini perlu kepada tindakan bersepadu yang menjadi tanggungjawab bukan hanya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur selaku pihak PBT, bahkan melibatkan juga agensi-agensi lain termasuklah Met Malaysia, JPS, JKM, agensi penguatkuasaan seperti PDRM, APM dan Bomba serta juga SW Corp dan Alam Flora. Sebagai tindakan jangka pendek, DBKL telah menyelaras tindakan pembersihan sistem saliran seperti longkang dan juga outlet di kawasan terjejas banjir, dan ini adalah bagi memastikan kapasiti sistem saliran berada dalam keadaan yang paling optimum. Selain daripada itu, DBKL juga kini meneruskan kerja-kerja penyelenggaraan sistem saliran seperti kolam takungan banjir terbuka, kolam takungan bawah tanah, penyerenggaan sungai, parit induk dan longkang di tepi jalan dari masa ke semasa dan berkala, terutama apabila ketibaan musim tengkujuh iaitu musim timur laut. Kerja-kerja ini diselaraskan bersama dengan kerjasama pihak JPSKL. Dalam usaha jangka sederhana pula menghadapi insiden banjir kilat di Kuala Lumpur, DBKL menyelenggara 15 kolam takungan banjir terbuka dan juga 9 kolam tertutup bawah tanah. Semua kolam-kolam takungan banjir telah dilakukan pengurikan kelodak atau desiltation mengikut keperluan semasa dan jadual berkala. Longkang-longkang tepi jalan turut dinaik taraf, bukaan sesalunya bagi mengurangkan implikasi banjir kilat. Untuk tindakan jangka panjang pula, pada tahun 2022 dan 2023, sebanyak 7 projek mitigasi banjir telah pun siap, manakala 2024 terdapat 14 projek iaitu 2 projek siap, 4 lagi dalam pelaksanaan dan 8 di peringkat analisa tender. Seterusnya bagi tahun 2025 dan 2027, hingga 2027, 4 lagi projek sedang dirancang. Untuk pengetahuan Yang Amat Berhormat Ahli Dewan, sebenarnya pembangunan Kuala Lumpur telah mengintegrasikan elemen climate change, adaptation dan konsep sponge city. Setiap kelulusan pembangunan adalah terancang dan perlu mematuhi reka bentuk mengikut manual saliran mesra alam MASMA edisi kedua serta kawasan hakisan dan kelodak ESCP untuk mengawal aliran air semasa kerja tanah bagi memastikan kesan banjir diminimumkan. Langkah ini termasuklah penerapan reka bentuk bandar sensitif air seperti bioswale, taman hujan dan juga tanah lembap. Semua pemaju kini juga diwajibkan untuk melaksanakan MASMA edisi kedua serta sistem saliran mampan seperti bioecots dalam setiap projek pembangunan mereka. Kita juga boleh belajar dari negara-negara lain seperti China dan Jepun. Di Jepun, sebagai contoh, telah diperkenalkan Kandagawa Stormwater Reservoir di Tokyo. Kaedah intervensi yang kompleks dan berteknologi tinggi ini mampu menyelesaikan masalah banjir kilat yang sering berlaku di Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, kos yang besar menjadi cabaran kepada kerajaan dalam usaha negara menuju belanjawan surplus. Terima kasih. Yang Berhormat Batu Pahat, soalan tambahan. Soalan tambahan, Menteri, apakah sebab pasukan keselamatan sampai lewat ke lokasi banjir baru-baru ini dan apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan supaya tindakan segera boleh diambil bagi mengelakkan kemalangan jiwa yang diakibatkan oleh bencana banjir kilat? Yang Berhormat Menteri, sila jawab. Terima kasih, Yang Betul. Yang Berhormat, sebenarnya langkah segera yang dipertimbangkan
untuk penambahbaikan oleh DBKL adalah mewajibkan pembinaan OSD serantau berbanding dengan OSD individu yang terhad kapasitinya bagi semua pembangunan baharu selepas ini. Sekiranya YB Batu Pahat merujuk kepada kejadian banjir pada 15 Oktober baru ini, sebenarnya saya amat bersyukur kerana kejadian baru ini tiada sebarang kemalangan jiwa dan juga mungkin kerosakan yang besar. Namun saya merakamkan rasa keprihatinan saya terhadap mangsa-mangsa yang terlibat. Pada hari tersebut, Yang Berhormat, laporan meteorologi menyatakan hujan bermula pada 8.30 pagi dan berhenti sekitar 10.45 pagi. Jadi sebenarnya dalam tempoh 2 jam 15 minit, pasukan petugas JPS dan juga DBKL telah pun berada di lapangan dan berusaha untuk melencongkan laluan air dan membantu dalam menyuraikan air. Jadi kalau Yang Berhormat kata lewat sampai itu adalah kurang tepatlah ya. Jadi sehubungan dengan itu, emergency response time adalah berdasarkan SOP yang ditetapkan dan saya juga berterima kasih kepada semua anggota yang telah pun bertungkus lumus dalam memastikan kawalan banjir pada ketika itu, iaitu lebih kurang 2 jam keadaan telah pun pulih seperti sedia kala. Jadi saya sendiri telah pun sebenarnya memanggil jawatankuasa bencana negeri dan mendapatkan taklimat secara terus dan secara langsung daripada semua agensi yang terlibat. Walau bagaimanapun situasi yang berlaku pada hari itu tidak dikirakan sebagai bencana lagi, masih dalam kategori insiden ya. Jadi namun apa pun yang berlaku adalah sebenarnya saya mohon juga supaya orang awam juga memainkan peranan dalam memberikan maklumat kepada agensi-agensi jawatankuasa banjir khususnya, sebab kita juga lihat baru-baru ini ada media yang dalam social media yang tular berkenaan anak kecil yang seperti meminta pertolongan tetapi hanya diambil gambar ataupun diambil video tetapi tidak dikemukakan perkara itu kepada agensi yang terlibat untuk menyelamat contohnya. Jadi saya mohon juga supaya orang ramai memainkan peranan dalam kita memastikan untuk mengurangkan sebarang risiko terhadap banjir yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan di mana-mana juga. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Soalan tambahan saya, apakah persediaan negara bagi memastikan negara mempunyai persediaan ke arah ASEAN Smart Cities yang kita akan menjadi pengurusi ASEAN pada tahun depan. Jadi sejauh manakah Kuala Lumpur akan menjadi tuan rumah bagi memastikan kita mampu untuk menangani perubahan iklim dan membentuk Kuala Lumpur sebagai Smart Cities. Dan yang kedua, apakah perkembangan kepada Kuala Lumpur sebagai SDG Center yang pertama di ASEAN? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih yang Berhormat Tumpat, terima kasih Yang Dipertua. InsyaAllah dalam kesediaan kita untuk berhadapan dengan ASEAN, kepengurusian ASEAN ini memang sebenarnya kita telah pun ada program Smart City ya, khususnya di Kuala Lumpur, dan kita akan menambah baik segala modul-modul yang ada dalam program Smart City ini untuk memastikan contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan, perkara yang berkaitan dengan kesesakan jalan raya contohnya diambil kira dan ditingkatkan dalam kita berhadapan insya-Allah nanti dengan program-program ataupun mungkin juga perkara-perkara yang terlibat dalam ASEAN, kepengurusian ASEAN nanti. Kemudian tentang SDG Center juga sebenarnya kita telah berusaha untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai contohnya, dan kita sebenarnya telah dalam pelaksanaan insya-Allah akan repurpose ataupun akan menjadikan salah satu bangunan heritage di Kuala Lumpur, iaitu galeri Kuala Lumpur itu sebagai SDG Center. Dan buat masa sekarang kita ada satu yang agak dalam skala kecil yang kita ada di bangunan perpustakaan Kuala Lumpur. Terima kasih.